macam apa ni, baca doa makan tu kan. Macam dia ajar dekat anak bin Malik macam ni. Lepas tu dia ajar dekat sahabat-sahabat lain macam ni. Jadi dia cakap kalau nak baca apa ni, Allahumma barik lana tu tak ada masalah dia cakap. Macam apa ni, bismillah pun tak apa dia kata, nak baca Allah. Hadis daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku budak lagi fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duk ada di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia mati, Nabi menikah dengan mak dia, dia duduk di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat yadi tatishu fi sahfah. Dia kata waktu nak makan, aku budak-budak. Dia kata tangan aku ni duk merewang di atas pinggan ni. Umar bin Abi Salamah tangan duk merewang, duk nak ambil benda dalam pinggan ni. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar anak Abu Salamah ni dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat aku, ya ghulam samillah. Nabi kata, wahai budak, bismillah. Nak makan, bismillah. Jangan duduk buat serbu. Nak makan, Nabi kata, samillah. Sebut nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik. Nabi kata, makan tangan kanan. Nabi kata, wa kul mimma yalik. Dan makan benda ada depan dulu. Nampak? 3 Nabi abang dekat dia. Yang pertama, Nabi SAW kata nak makan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu makan biyaminik, tangan kanan. Yang ketiga, Nabi kata mimma yalik, makan ada depan kita dulu. Jadi cerita bab makan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis sahih. Nak tambah sikit lagi, tengok hadis Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas dengan Khalid Al-Walid pergi di rumah Nabi, rumah Maimunah. Bila nak makan, Nabi kata, sebut Allahumma barik lana fihi. Ya Allah, berkatilah ni makanan ni, wa at'imna khairan minhu. Bagilah makanan lebih baik lagi daripada ni. Lebih baik daripada ni. Tapi hadis itu darjat dia hasan. Hasan. Yang sahihnya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz jelaskan berkenaan doa sebelum makan. Allahumma barik lana. Ada yang mengatakan ikut sunnah dibaca setelah habis makan. Betul ke? Dia ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Sunni. Dalam Amalul Yaum wal Lailah, kalau tak silap saya, Ibnu Sunni meriwayatkan, dan Imam Nawawi bawa riwayat ni dalam Al-Azkar. Imam Nawawi kata dalam hadis tu, dia kata kana Nabi SAW idza qurriba ilaihi ta'am yaqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Nabi bila mana dihampirkan kepada dia makanan, maka dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan, berkatilah kami pada rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Adapun hadis ini terdapat seorang perawi namanya Ibn Abi Zu'aizi'ah. Ada seorang perawi nama dia Ibn Abi Zu'aizi'ah, yang mana perawi ni kata Ibn Hibban dalam Majruhin, dia ni perawi yang terlalu dhaif. Al-Bukhari mengatakan dia ni munkarul hadis jiddan, periwayat hadis mungkar, banyak riwayat hadis mungkar. Abu Hatim juga berkata periwayat hadis mungkar, dan dia bersendiri dalam riwayat ni. Maka hadis ni sebenarnya dhaif, berat, hadis mungkar. Bukan duk baca doa tu mungkar. Kena faham istilah kaum. Bila kata hadis mungkar, bukan balik baca tu Masya Allah mungkar kau buat ni. Sebab orang salah faham. Dia kata, tengok geng-geng Pak Wahab ni, baca doa pun mungkar. Dah, bukan, hadis tu mungkar, riwayat tu mungkar. Bila mana riwayat tu mungkar, tidak boleh diamal dalam fadailul a'mal. Tapi oleh kerana bab ni bab doa, doa ni luas, tak ada hadis pun boleh doa. Betul? Tak ada hadis boleh doa. Tak tunggu hadis doa ni. Kita kata bolehlah berdoa, tapi adakah dia khusus untuk makan? Tak. Dia tak khusus untuk makan.
Yang mana Nabi SAW bila dia nak makan, dia cuma baca bismillah. Itu hadis yang sahih. Bismillah makan, bismillah minum. Bolehkah kita nak baca doa tu? Boleh, selagi mana kita tak sandarkan pada Nabi dan kita tidak ada iktikad dia adalah doa khas untuk makan. Orang bagi hadiah kita atas pentas. Ustaz, diminta VIP kita untuk naik ke pentas, menerima hadiah daripada kami. Orang bagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okey. Sebab doa kena, ya Allah berkatilah kami apa yang kau telah berikan pada kami. Betul? Jangan kata dah tua pun bodoh. Baca doa. Ada baca doa makan masa terima hadiah. Tu plat besi lah mangkuk, bukannya makan. Tak, rezeki. Ai lain macam garang ustaz hari ni. Jangan cakap itu. Dia bukan doa yang khusus untuk makan. Ada riwayat daripada Urwah ibn Zubair, dia baca doa ni lepas makan. Atau saya kata dia bukan doa khusus untuk makan. Ibn Urwah baca lepas makan. Maka dia tidak sahih dari sudut sanadnya. Wallahu a'lam. Dia kecil pun lagu tu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa ni dia ada dua bentuk. Satu doa yang tauqif, yang lafaz dia tu dia mai daripada Nabi ajak lagu tu. Jadi bila Nabi ajak lagu tu, kita tak perlu tambah, kita tak perlu kurang. Ada Nabi tentukan lafaz ini dibaca pada waktu ini, pada tempat ini, dengan jumlah yang seperti ini. Jadi kita tak boleh tambah, nak pi alih pi tempat lain tak boleh. Nak pi tambah jumlah dia lebih daripada sekali tak boleh. Nak pi baca pada waktu time ni tak boleh. Pasal Nabi dah habaq dah, masa tu engkau baca. Tuan-tuan. Tapi ada pula doa yang umum kita boleh baca bila-bila masa kita nak baca, terpulang kat kita lah. Jadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ni satu sandaran dia kepada Nabi SAW tidak sahih hadis tersebut. Jadi sekadar doa umum, ia doa umum, boleh baca, tak ada masalah nak baca apa doa umum. Tapi lafaz yang sahih daripada Nabi untuk memulakan makan, lafaz yang sahih, samillah, baca bismillah. Sebab tu lafaz yang sahih adalah bismillah. Dia berkata pendeknya doa makan ustaz, pendek tak pendek, yang tu Nabi baca. Jadi kita baca yang tu, Nabi SAW baca yang tu, maka kita baca yang tu, maka itu adalah pilihan yang terbaik walaupun dia pendek. Islam ni dia bukan kira panjang atau pendek, dia kira yang mana bertepatan dengan agama, walaupun memudahkan, walaupun tegah dan agak susah, ia adalah agama. Dia tak kira aurat, rasa rimah, tak kira aurat apa tu. Hak yang macam dalam bab ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak yang dia bagi kita pendek, mudah. Sebab kita nak susah-susah kan. Cumanya kadang-kadang kita ni mengkelai bab ni tak habis. Tanya budak ni memadai tuan-tuan, kita faham bahawasanya ini mungkin penelitian terhadap teks hadis tu tak ada orang teliti kot, ataupun ada kelemahan di situ. Maka kita kena maklumkan. Dan Allahumma barik lana ni bukan perkataan yang teruk, ia perkataan yang baik pun. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkatan atas apa yang engkau rezekikan ke atas kami. Wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami daripada azab neraka. Nak baca apa ni, Allahumma barik lana tu tak ada masalah je kak. Nak baca apa ni, bismillah pun tak apa je kata. Nak baca Allahumma barik lana pun tak apa je kata. Tu saya nak tanya ustaz, macam mana apa ni jawapan yang sebetul-betul ni? Jawapan sebetul-betulnya. Saya takut tu nak jawab. Bukan apa tuan-tuan, kalau saya kata ini hak sebetul-betulnya, lagi Allah Ta'ala tanya saya, kenyanya saya. Saya faham. Itu saja melambuk. Tapi tuan-tuan, dia macam ni. Kita pun kalau boleh, kita kena ada sifat humbleness, rendah diri bila kita bagi jawapan. Kita jangan bagi satu penegasan seolah-olah kita sahaja yang betul, kan?
Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, walaupun saya bergurau tadi pun, tapi saya mempunyai maksud yang benar, iaitu orang macam saya, tuan-tuan, saya memang takut untuk jawab soalan. Sebab bila saya jawab, saya kata ini halal, ni haram, ni wajib, ni makruh, ni sunat, apa semua, benda tu sebenarnya hanya authority hanya Allah. Kan, authority hanya Allah. Mana-mana guru sekalipun dia tak berhak untuk jawab bagi pihak Allah, kecuali dia betul-betul yakin itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang sesuai, selari dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu saya, kalau orang tanya soalan, saya memang takut untuk jawab. Sebab benda tu nanti akan dipertanggungjawabkan ke atas saya, kan? Cuma yang saya boleh bagi tahu apa yang saya faham. Dan sebab tu saya sering kali saya bagi tahu kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar apa yang saya cakap, adalah baik tuan-tuan double check, cross check. Kan, ada orang tanya cross check tu apa? Ambil check cross betul. Tak, bukan macam tu, kan. Cross reference maknanya bila tuan-tuan dengar daripada satu ustaz satu benda yang tuan-tuan tak biasa dengar, kan, yang tuan-tuan tak biasa dengar, benda tu baru bagi kita, adalah baik bagi tuan-tuan untuk pergi cek di tempat lain, kan. Cek satu tempat lain ke, dua tempat lain ke, tiga tempat lain. Dia sebagaimana kita dapat second opinion ketika mendapatkan rawatan perubatan. Dia kaedah sama. Tuan-tuan nak pergi operation, nak kena surgery operation, tuan-tuan jumpa doktor pakar lain, seorang ke dua orang hak lain. Itu cara dia. Jadi mengaji agama pun macam tu. Sebab kita nak tapis supaya hak kita dapat tu memang solid, kan? Memang solid sebagaimana yang Quran dan hadis suruh kita buat. Jadi berbalik kepada soalan sahabat kita tu, tuan-tuan kena tengok isu ini daripada beberapa sudut. Kena tengok daripada beberapa sudut. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, doa lah apa-apa pun boleh. Itu hukum umum. Doa apa-apa pun boleh, asalkan doa tu baik, betul tak? Asalkan doa tu baik. Tuan-tuan tak pakai doa Nabi, tuan-tuan pakai doa tuan-tuan sendiri, salah ke? Doa salah ke? Tak salah. Doa lah apa-apa pun, kan? Yang tu tuan-tuan kena clear dulu bab tu, kan? Jadi kita tak boleh kata sesat kalau orang tu dia ada doa dia sendiri. Sebab doa ni secara umumnya boleh, dengan apa sahaja doa sekalipun. Sebab tu dalam masalah doa dengan menggunakan hadis dhaif pun boleh. Sebab doa ni dia bukan satu benda yang ada, kita kata dia ada limit. Doa ni kita nak guna bahasa kita sendiri, kita ada masalah kita sendiri, kita nak minta apa dengan Allah Ta'ala, selagi benda yang kita minta tu dalam ruang lingkup yang diajar kepada kita, faddal. Okey, boleh setakat tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, boleh tak doa makan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Saya kata boleh. Faddal. Tetapi dia ada tetapi. Kan? Dia ada tetapi. Apa dia tetapi dia? Tetapi dia ialah kita ni kasih tak dekat Nabi? Kan? Kasih tak dekat Nabi? Kalau tanya kasih dekat Nabi, semua jawab kasih. Betul tak? Kalau tanya kasih, semua jawab kasih. Termasuklah yang buat bid'ah banyak-banyak tu, kan? Semua jawab kasih. Jadi bila semua jawab kasih, kita nak tanya sekarang, tak? Hak betul-betul confirm hak Nabi ajaknya ialah bismillah. Kamu sampai hati tak? Kamu sampai hati tak pergi amal doa lain selain daripada hak Nabi tu buat tu? Apa salahnya benda baik, Ustaz? Apa salahnya? Kan? Jadi soalan sekarang ni, di mana keutamaan? Di mana keutamaan? Dan bukankah amalan ni kita nak pahala yang paling besar? Pahala yang paling besar, dia tak ada pahala lain selain daripada yang mana sebagaimana hak solid hak Nabi buat tu. Dia takkan jadi
hak lain daripada Nabi tu, hak pahala dia lebih besar daripada tu, dia takkan jadi lagu tu. Okey, tuan-tuan nampak tak? Kan nampak kan? Baik. Sekarang ni soalan dia, adakah tak boleh langsung baca doa lain? Tak ada masalah. Bacalah. Tetapi kalau tuan-tuan nak ketepatan, nak yang tepat, hak bismillah tu hak betul. Dunia sekarang tuan-tuan